lukisan oblik. Okey, seperti yang mana yang kita tahu, lukisan oblik kita ada dua kaedah melukis dia. Okey, kita ada kaedah yang dipanggil sebagai kaedah kotak, dan yang kedua kita ada kaedah kerangka. Yang ini kaedah kotak, kita kena buat kotak. Yang kedua kita ada kaedah kerangka. Okey, yang ini kerangka. So hari ni kita nak tengok macam mana yang dikatakan dengan kaedah kotak dan macam mana yang dikatakan dengan kaedah kerangka. Okey. Okey, perkara yang pertama sekali kita kena tahu soalan tu. Okey, soalan tu dia suruh kita lukis oblik apa. Kita tahu kita ada oblik cavalier, kita ada oblik arm dengan oblik cabinet. Tapi dekat sini soalan ni dia suruh lukis oblik cavalier. Maksud dia oblik cavalier ni lukisan oblik kita tu mesti dia punya kelebaran dia mengikut kelebaran asal. Okey, kalau contoh kat sini 1 2 3 4 5 6, dia ada 60 mm untuk panjang kelebaran. Okey, jadi kita akan lukis kelebaran dia 6 mm lah. Sebab dia suruh lukis oblik cavalier. Okey, sebelum ni saya dah bagi tahu kalau bentuk bulat. Okey, bentuk bulat itu biasanya untuk pandangan hadapan. So sini pandangan hadapan, ini pandangan sisi. Pandangan sisi dia punya kelebaran dia. Okey, oblik jarang kita guna pandangan sisi sebagai bulat ni sebagai pandangan sisi. Okey, bulat ni pandangan hadapan. So yang pertama sekali kita kena pasti panjang bulat ni dan tinggi bulat ni berapa. So kat sini kita tengok 1 2 3 4 5 8 80 mm dia punya diameter bulat ni. Okey, so kita lukis, kita buat kotak 8. Kita buat kotak 8 mm. So sini satu kotak 80 mm, and then ke atas 80 mm, yang ke kiri 80 mm, okey, bawah 80 mm. So kita ada satu kotak segi 4 sini. Okey, manakala dia punya kelebaran dia 60 mm, jadi kat sini awak kena ambil set square dengan T-square awak. Okey, bawa T-square awak dekat sini. Alright, so dari sini kita boleh ambil point hujung bucu ni, kita lukis bina garisan 45 mm. So berapa unit kita nak buat? Okay, kita buat 6 unit sebab kelebaran dia 6 unit. Jadi panjang dia 60 mm. Okey, dengan sudut 45 darjah. So kita dapat ini. Okey, seterusnya garisan ini kita unjurkan, kita buat untuk keempat-empat bucu. Okey, so kat sini saya copy garisan ini, copy bucu dekat sini, and then satu lagi bucu dekat sini. Itu langkah kedua. Kalau pelajar dia ada set square, jadi dia bolehlah gerakkan set square dia kat sini, lepas tu gerakkan dekat sini 1 2 and then 3.
okey. Dan yang keempat, pastikan setiap kelebaran ni setiap kelebaran dia, jarak dia adalah 60 mm. okey, 60 mm. okey, kemudian kita buat kotak di belakang. So siap kotak. Ini kaedah kerangka, kaedah kotak. So daripada kotak yang kita dapat ini, maka bolehlah kita terus melukis objek dia. Okey, kita start daripada pandangan hadapan, objek dia bulat. So nak buat bulat, kita kena dapatkan dia punya dia punya pusat. Kat permukaan kotak depan ni, mana pusat dia. So kita cari dia punya pusat, ambil titik tengah. Ambil titik tengah setiap sisi. So kita dapat titik persilangan dekat sini. Okey, jadi titik persilangan dekat sini, saya buatkan dia bulat. Okey, sama juga yang dekat belakang, sebab kita tahu bahagian depan dia bulat, bahagian belakang pun bulat. Sebab kita tak ada nampak garisan terlindung ataupun lebihan garisan kat sini. Jadi yang dekat belakang pun kita kena cari dia punya pusat. Okey, saya copy dekat sini. Okey, kemudian saya pastekan kat belakang. Okey, saya dapat bahagian belakang, pusat bahagian belakang. Jadi dari sini kat belakang ni pun saya buatkan dia punya bulatan. Okey, so ada bahagian bulatan dekat hadapan, bulatan di belakang. Seterusnya kita kena buat garisan dia. Ni dia bentuk silinder ni. So macam mana kita nak buat garisan? Kita gerakkan kita punya T-square dengan set square kita ni. Okey, kita gerakkan, pastikan dia dengan gerakkan T-square kita dan dapatkan tangent dia. Kat sini. And then daripada point sini kita gariskan sampai jumpa tangent di bulatan belakang. Okey, semua kita guna sudut 45 darjah ni. Okey, seterusnya kita buat yang bahagian hadapan pula. Kita cari titik tangent. Okey, so kita dapat jawapan dia. So set square ni saya padam dengan T-square. Ini lengkuk pun saya padam. Ini okey, sekarang tugas kita kena kita kena gunakan garisan objek. Okey, untuk menghitamkan objek ini. Okey, kita ambil garisan objek. Katakan saya ambil garisan objek warna putih. Saya akan lukis sini, and then saya highlightkan kat belakang pula. Okey, so daripada sini saya darkenkan pergi ke sini. Alright, and then yang depan saya darkenkan pergi
Okey, so kita dapatlah satu jawapan bentuk lukisan, satu jawapan lukisan oblik menggunakan kaedah kotak. Kaedah kedua, kita membina lukisan oblik dengan menggunakan kaedah kerangka. So ini kaedah kotak, saya letak tepi dulu. Kaedah kerangka. So macam mana kita nak buat? Pertama sekali, start daripada bulat di bahagian hadapan 80. Okey, kita dapat bulatan kat sini. Daripada pusat bulatan ini, okey, daripada pusat bulatan ini kita punjurkan garisan 45 darjah sepanjang 60 mm. Okey, so kita dapat kelebaran dia. Okey, daripada kelebaran yang kita dapat tu tadi, kita lukis bulatan belakang, yang mana dia punya diameter dia adalah 80 mm. So saya tanda diameter 80 mm. Maaf, saya dapat sini. Okey, so langkah ke tempat. Okey, bila kita letak set square kita dekat sini, kita tengok, okey, kita letak T-square dan set square, tengok mana yang hujung. So yang ini hujung, so kita ambil garisan objek kita, kita ambil titik sini, sambungkan kepada titik sini. Okey, pastikan dia jumpa pada titik tangent. Okey, so sini kita movekan balik kita punya set square, and then kita buat dekat bawah dia pula. Kita buat kat bawah dengan sudut 45 darjah tadi. Okey, so kita dapat satu sini, and then satu dekat bawah ni. Alright, so kita boleh move kita punya set square. So kita dapat lukisan ini, tapi kita tak highlightkan lagi guna garisan objek. Yang ni kita highlightkan balik lah. Ambil garisan objek, lukis mula garisan objek yang untuk sisi ke belakang, lukis. Ambil sisi ini, sambung ke sisi ini. Ambil sisi depan, sambung ke lekuk belakang. Okey, so yang ini yang tak berkenaan tu kita trimkan. So kita dapat satu lukisan silinder Cavalier menggunakan kaedah kerangka, and then yang ini menggunakan kaedah kotak. Okey, berdasarkan kepada soalan yang diberi kat sini, lukiskan dalam saiz penuh lukisan oblik kabinet bongkah tersebut. Saiz petak grid adalah 10 mm kali 10 mm. Pilih orientasi yang sesuai. So dekat sini bila soalan dia kata lukis oblik kabinet, oblik kabinet, maksud dia punya paksi surut, kelebaran dia kita kena bahagikan dengan 2. Okey, yang tu kena ingat, jangan salah jenis oblik. Okey, itu yang kedua, pertama. Yang kedua sekali, okey, berdasarkan daripada rajah yang diberi satu pandangan hadapan dan satu pandangan sisi.
Perkara pertama sekali kita kena kenal pasti, kita kena kenal pasti yang mana satu bahagian paling hadapan, yang mana satu bahagian paling belakang. Okey, untuk soalan ini, kalau saya boleh highlightkan dekat sini, peta ini, okey, alright. Okey, peta ini, kita ada dua peta ni, satu peta yang kecil. Okey, peta ini kalau kita unjurkan ke sebelah sisi, so kita dapat kenal pasti tinggi permukaan ini. Okey, tinggi permukaan ini adalah sebelah ini. Okey, sebelah ni yang bau maksud dia punya objek permukaan ini adalah yang warna hijau ni lah. Yang permukaan yang tinggi ni adalah permukaan yang atas ni. Okey, so daripada sini kita boleh tahu yang permukaan hijau ni rendah, yang belakang dia kosong ni adalah yang tinggi. So permukaan hijau ni adalah depan, yang belakang ni adalah belakang. Yang besar ni adalah belakang. So daripada sini kita boleh start mulakan lukisan kita. Okey, saya start dengan kita buat kotak. Okey, kita buat kotak yang mana dia punya pandangan hadapan dia, kita kenal boleh kira dia punya jarak 8, 10. Okey, so kita buat, start daripada garisan panjang objek ni 10, tinggi objek ni bukan 10, 100. Satu kotak ni 10, jadi panjang dia 100. Ketinggian dia, kita ambil yang paling tinggi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pun 100. Okey, lebar dia 100, panjang dia 100, ketinggian dia 100. Okey, so kita dapat kotak yang pertama. Kita tengok pula kelebaran dia. So kalau kita tengok kelebaran sini, kita kira dia 80 mm. Okey, disebabkan kita nak membina oblik kabinet, so daripada 80 tu kita bahagikan kepada 2, so kita dapat 40. Jadi kat sini kelebaran oblik ini adalah 40 mm. Sudut dia tetap sama, jadi kita buat paksi surut dia 45. Okey, jadi 80 panjang dia, sudut paksi surut sekali lagi 45. Okey, 40 paksi surut 45. Okey, so kita dapat sini. Okey, cara seterusnya untuk setiap bucu kita kopikan. Okey, kita kopi. Alright. Kita ambil sini, bawa sini, bawa setiap bucu. Okey. Jadi seterusnya kita lukis permukaan belakang. Okey, so kita dapat kotak kat sini. Okey, daripada sini maka kita boleh mula melukis bahagian tengah dia. Okey, kita tengok bahagian tengah ni kita ada 80 mm, so sini kita bagi 2 dah jadi 40.
So bahagian yang pertama yang hadapan ni 40 mm, jadi 40 mm kita kecikkan mengikut oblik kabinet, dia jadi 20 mm. So kita lukiskan permukaan kotak hadapan ni, gerakkan dia kepada 20 mm. Macam ini boleh. So kita ada dua bahagian ni. Okey, daripada sini kita boleh start lukis kotak dia. Saya ambil titik paling bucu ujung. So tinggi dia 40, panjang dia pun 40. Okey, ke bawah 40, ke kiri 40. So enter dekat sini. Okey, kemudian saya nak ulang sekali lagi. Kalau lukisan kabinet, lukisan oblik kabinet, oblik arm, dia punya panjang dengan dia punya tinggi dia tidak berubah, still lagi ikut pandangan hadapan, cuma kelebaran saja kita panjang atau pendekkan. Okey, so daripada lukisan ini yang kita dah buat ni, kita boleh bina dia punya kelebaran untuk kotak di hadapan ni. Okey, kita tahu dia panjang dia 20. Ambil set square, ambil set square 45 darjah, unjurkan sampai dia kena garisan ini, garisan tengah yang kita dah bagi tu tadi. Okey, so kat sini saya buat 20 45 darjah. So saya dapat kat sini. Okey, untuk sisi yang kedua dan ketiga pun saya copy je sampai sini, sampai sini. So kalau perhatikan, garisan lebar dia mesti berada dekat lapisan yang kedua. Dia tak lebih. Okey, yang kat bawah ni pun tak lebih. Okey, jadi daripada sini kita boleh sambungkan terus kotak kita ni menjadi kotak kecil belakang ni. So ini lapisan yang pertama. Okey, bila dah siap lapisan pertama, kita pergi ke kotak yang lapisan kedua. So lapisan kedua kita tengok dia naik atas sini, pergi ke kiri, turun ke bawah, pergi ke kanan, naik ke atas, bawah sini. Okey, yang ini saya tukarkan warna ini supaya jelas. So untuk lapisan kedua pun kita kena buat lukis macam ni, ikut je pandangan hadapan. Okey, so daripada sini saya naikkan ke atas. Dari atas saya ambil kelebaran dia 30, panjang dia 30, turun ke bawah 30. Okey, turun ke bawah 30, pergi ke panjang dia 40, naik atas balik, pergi kanan, turun ke bawah, pergi ke kiri. Jadi saya tak akan lebih daripada garisan ini. Okey. Okey, yang seterusnya dah tentulah kita cari yang dia punya belakang ni, kelebaran untuk garisan belakang ini. Okey, asal dia 40, tapi dia atas nama lukisan kabinet kita kecilkan dia jadi 20. So jawapan kita mesti tak lebihi kotak yang kita buat ni. Itu kelebihan oblik kaedah kotak ni. So daripada sini kita copy dia punya sisi ni, pergi kat sini, pergi kat bawah, copy untuk setiap bucu. Yang ini tak perlu sebab dia terlindung. Yang ini pun sama, turun ke bawah.
So kita dapat yang macam ni. Last sekali kita sambung bucu-bucu dekat hujung. Yang ini pergi ke sini, pergi ke sini. Okey, maka siaplah objek kabinet kita menggunakan kaedah kotak. Okey, selamat mencuba.